Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar saya. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan satu topik iaitu 3.2 sistem peredaran darah. Kalau sebelum ni kita belajar tentang kepentingan sistem pengangkutan darah ini kepada manusia dan haiwan-haiwan yang lain kan. Okey, jadi hari ini kita akan belajar apakah sistem yang berada dalam peredaran darah. Okey. Dan sistem peredaran darah ini, kita belajar berkenaan dengan sistem peredaran darah yang ada pada haiwan vertebrata, iaitu haiwan yang mempunyai tulang belakang. Macam kita lah. Okey. Dan semua kena tahu bahawa sistem peredaran darah ini yang ada pada haiwan vertebrata, semuanya adalah sistem peredaran yang khusus. Iaitu dia melibatkan organisma yang multisel, yang mempunyai lebih daripada satu sel lah. Kalau haiwan yang organisma yang ringkas, dia hanya melalui resapan, dia secara terus. Tetapi kalau multisel, dia adalah sistem peredaran darah adalah khusus. Namun begitu, bagi sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrata ini, dia tidak semuanya sama. Tidak semua sama. Contohnya macam haiwan mamalia, dia tidak sama dengan reptilia, dia tidak sama dengan amfibia dan sebagainya. Okey. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrata. Okey. Bagi aktiviti 3.2 ini, seperti yang ditunjukkan di depan ini, okey, yang ini kita akan bincangkan di dalam kelas. Okey, kita akan bincang dalam kelas. Jadi ini akan dijadikan satu aktiviti yang mana pelajar kena cari maklumat. Aktiviti ini kena cari maklumat, iaitu berkenaan dengan sistem peredaran darah yang ada pada ikan, yang ada pada amfibia, yang ada pada reptilia dan yang ada pada haiwan atau burung. Okey, sila pastikan kepada gambar dia ini dan sila buat carian di internet. Saya tahu bahawa semua pelajar di sini kan semua dah ada telefon, semua dah ada handphone. Okey, boleh buka Google. Okey, sila cari apakah perbezaan sistem peredaran yang ada pada ikan, yang ada pada amfibia, yang ada pada reptilia dan juga pada manusia. Okey. Jadi pelajar-pelajar kena cari dululah. Cari dulu carian dia, fahami betul-betul dan apakah perbezaan dia, dan maklumat yang dicari itu kita akan bincangkan di dalam kelas. Okey, kita akan buat perbincangan. Yang mana hasil perbincangan ini pelajar akan membuat ini dia carta perbezaan dia. Ikan apakah perbezaan dia, amfibia apakah perbezaan dia, reptilia, mamalia dan burung. Okey, jadi saya sarankan lepas melihat video ini sila buat carian berkenaan dengan perbezaan sistem peredaran darah seperti ikan, amfibia, reptilia dan mamalia. Cari perbezaan. Ini kita akan buat perbincangan di dalam kelas. Okey. Baik, sistem peredaran darah yang ada pada manusia. Seperti mana semua tahu bahawa sistem peredaran darah yang ada pada manusia ini adalah khusus. Iaitu dia mempunyai arteri, kapilari dan vena. Mempunyai arteri, kapilari dan vena. Seperti gambar rajah inilah. Yang di depan itu, yang ditunjukkan ini adalah satu gambar rajah yang betul lah bagi jantung. Jantung. Yang mana saya ingatkan kembali, yang mana kalau dilihat daripada gambar rajah ini, kita ada warna biru dengan salur darah kan, biru dengan merah. Biru itu menandakan dia membawa darah terdioksigen, manakala merah membawa darah yang beroksigen. Okey. Okey. Yang vena ini, vena biasa warna biru lah, yang membawa darah terdioksigen. Arteri membawa darah beroksigen. Okey. Baik. Struktur dan fungsi jantung manusia. Ini adalah struktur jantung manusia. Jadi sila fahami dan hafal lah berkenaan dengan jantung manusia ni. Ini kena hafal gambar rajah ni. Memang tidak ada cara lain. Okey. Kalau dilihat di sini boleh nampak bahawa sebenarnya sistem jantung manusia ini dia terdiri daripada 4 bilik. Dia ada kalau di sini dia akan nampak 4 bilik. Apa 4 bilik dia tu? Yang pertama kita ada atrium kanan. Lepas tu kita ada atrium kiri. Lepas tu kita ada
ventricle kanan dan kita ada ventricle kiri. Boleh nampak di sini kan? Sebenarnya atrium kanan dia akan bersambung dengan ventricle kanan, manakala atrium kiri dia akan bersambung dengan ventricle kiri. Okey? Kalau dilihat daripada gambar rajah ini, awak akan perasan satu perkara bahawa bahagian ventricle kiri itu. Sila lihat pada ventricle kiri ini, kalau dilihat daripada sini, nampak dinding dia lebih tebal berbanding dengan ventricle yang di sebelah kanan. Dia nampak dia lebih tebal. Dan kalau lihat di sini juga, awak akan perasan satu perkara adalah di bahagian atrium ada 2 vena pulmonari yang akan masuk tu. Ada 2 vena pulmonari. Okey, sama juga dengan bagi arteri pulmonari. Nampak arteri pulmonari? Kan awak nampak ada simpang di situ kan? Dia ada simpang T. Dia ada simpang T. Jadi kenapa vena pulmonari dengan arteri pulmonari ni dia ada 2? Sebenarnya kalau arteri pulmonari ini, kalau awak nampak di sana, dia akan simpang 2 kan? Sebenarnya satu akan pergi ke sebelah paru-paru kiri, yang satu lagi akan pergi kepada paru-paru kanan. Itu yang sebenarnya, sebab tu ada 2. Sama juga dengan vena pulmonari. Vena pulmonari ada 2 kan? Kalau tengok di sana, vena pulmonari ada 2 yang akan masuk ke dalam atrium kiri. Kenapa ada 2? Sebab kita ada 2 paru-paru. Daripada 2 paru-paru itu, paru-paru kiri dan kanan, dia akan masuk ke bahagian atrium kiri. Dia masuk ke atrium kiri dan seterusnya darah tersebut, yang darah beroksigen tersebut daripada atrium kiri, dia akan ditolak masuk ke dalam ventricle kiri dan seterusnya ventricle kiri akan menolak darah itu pergi ke aorta. Nampak tak aorta? Dan awak akan perasan satu benda, lukisan ini adalah berdasarkan kepada situasi yang sebenar, iaitu aorta dia sangat tebal. Dia sangat tebal. Kalau awak lihat berbanding dengan salur-salur darah yang ada dalam gambar rajah ini, aorta dibuat dalam sangat tebal. Dia besar, nampak besar kan? Sebenarnya dinding dia tebal. Dinding dia tebal. Dia sama dengan ventricle kiri ni. Kalau awak lihat pada dinding jantung pada ventricle kiri, dia lebih tebal. Kenapa dia lebih tebal berbanding dengan kiri? Sebab ventricle kiri ini dia menghasilkan satu tekanan yang tinggi apabila dia mengecut. Sebab dia kan nak menolak darah kan. Dia kan nak menolak darah daripada jantung pergi ke seluruh badan. Jadi tolakan itu dia akan menghasilkan satu tekanan yang tinggi. Sebab itulah yang mana Tuhan menjadikan ventricle kiri ini dinding dia lebih tebal. Sama juga pada aorta. Aorta juga dia nampak besar kan. Dia sebenarnya dia lebih tebal supaya dia dapat menahan tekanan tinggi yang dihasilkan melalui ventricle kiri ni tadi. Tekanan apabila dia sistole lah, dia mengecut, dia menghasilkan tekanan tinggi dan aorta akan menahan tekanan tu dan seterusnya dia akan dihantar ke seluruh badan. Darah tak dioksigen pula, kalau nampak sini kan, vena cava. Vena cava pun ada 2. Vena cava superior dengan vena cava inferior, nama dia. Ada 2. Apa perbezaan kenapa ada 2 ini? Jawapannya adalah vena cava superior ini dia membawa darah terdioksigen dari atas badan. Contoh badan atas badan iaitu daripada kepala dengan bahagian tangan. Darah terdioksigen tadi, vena cava superior dia bawa di bahagian atas. Manakala vena cava inferior ini membawa darah teroksigen daripada bawah badan, iaitu daripada kaki, daripada badan, daripada organ semua, itu dari bawah. Dia bawa naik ke atas. Sebab tu dia ada 2. Macam biasalah, yang mana darah teroksigen ini akan masuk ke atrium kanan dan seterusnya dia akan pergi ke ventricle kanan dan ventricle kanan akan menolak darah teroksigen ini pergi kepada arteri pulmonari. Arteri pulmonari ada 2 simpang di sana. Satu akan pergi kepada paru-paru kanan, satu lagi akan pergi kepada paru-paru kiri. Dan awak akan perasan juga yang mana bagi setiap bilik-bilik ini dia dikawal oleh pintu. Pintu ini kita panggil sebagai injap. Pintu ini kita panggil sebagai injap. Pertama,
awak lihat dulu pada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri pintu yang di antara ventrikel kiri dengan atrium kiri ini, kita ada injap bikuspid. Tu dia injap bikuspid. Okey. Kalau di sebelah ventrikel kanan dengan atrium kanan, kita ada injap trikuspid. Pintu dia. Okey. Manakala ada dua injap yang sama, iaitu kita ada injap sabit. Di sebelah kiri dengan kanan, dua-duanya ada injap sabit. Jadi persoalannya, apakah peranan injap ini? Injap ini sebenarnya berperanan mengelakkan darah itu mengalir balik. Contohnya daripada atrium itu, dia akan pergi kepada ventrikel kiri kan? Dia akan pergi kepada ventrikel kiri. Jadi apabila sistolik itu berlaku, pengecutan tu berlaku, penolakan darah berlaku, darah akan ditolak pergi kepada aorta ini. Dia akan pergi ke atas. Cumanya yang injap bikuspid ini, dia akan terus menutup pintu dia. Apabila sistolik berlaku, dia terus menutup pintu dia, mengelak darah ventrikel kiri ini mengalir balik pergi ke atrium. Dia mengelak, dia mengalir balik. Jadi pintu ini bertugas dia adalah supaya darah ini bergerak dalam satu hala. Dia tidak bergerak dalam dua hala lah. Dia hanya bergerak kepada satu hala. Sama juga dengan injap sabit. Injap sabit ini dia membenarkan darah melalui dia daripada ventricle pergi kepada aorta, pergi ke atas tadi kan, pergi ke aorta. Jadi untuk mengelak darah itu mengalir balik, injap bikuspid ni akan tertutup. Dia hanya akan terbuka apabila daripada ventrikel kiri dia akan pergi ke aorta. Sama juga injap yang ada pada trikuspid. Trikuspid pun sama dengan di sebelah itulah. Jadi perbezaan dia, kalau di sebelah kiri kita namakan dia sebagai injap bikuspid. Sebelah kiri bikuspid. Kalau sebelah kanan trikuspid. Ini kena hafal betul lah. Ini bukan sekadar mendengar, kena hafal. Sebut injap bikuspid. Sila sebut injap trikuspid, injap sabit. Okey. Ini adalah bagi jantung. Saya cerita betul-betul dekat gambar rajah ni, senang untuk diceritalah. Okey. Ini adalah bahagian jantung tadi. Saya dah dah terangkanlah berkenaan dengan gambar rajah di atas lah. Okey. Jadi macam mana jantung ini berfungsi? Okey. Sila lihat kepada yang ini. Okey. Nampak macam mana dia fungsi ya. Okey. Are blood vessels containing blood flowing to the heart, while arteries have blood flowing from the heart. Di sinilah macam mana dia berfungsi. Yang mana darah daripada atrium kanan dengan atrium kiri itu tengok masuk dia akan masuk dan automatik injap trikuspid dengan bikuspid dia akan tertutup. Ini yang saya kata tadi, vena cava tu yang atas kan, daripada atas. Vena cava di bawah itu dia daripada bawah. Okey. Yang mana ini permulaan dia adalah daripada vena cava itulah. Daripada atas dia akan bergerak pergi ke atrium kanan, dan atrium kanan ini apabila sistolik berlaku, darah itu akan masuk ke dalam bahagian ventricle lah. Bila dia bergerak kepada ventricle, injap akan automatik dia akan tertutup. Okey. Tengok darah yang terdioksigen tadi pergi kepada pulmonary artery, dia akan pergi tengok, satu akan pergi kepada paru kiri, satu lagi akan pergi kepada paru kanan. Okey. Dan apabila darah beroksigen dibawa dia akan masuk melalui pulmonary vein, vena pulmonary. Okey, dan dia akan masuk ke dalam bahagian atrium kiri. Atrium kiri akan pergi kepada ventrikel kanan. Okey. Ini adalah keadaan sebenar apabila ada di dalam jantung. Tengok bahagian aorta tu yang terbagi kepada tiga tadi kan. Kalau tiga tu yang
which Tiga descends atas through tu the dia chest akan and pergi continues bawa down darah through the oksigen di abdomen. atas. Manakala yang In the besar tu abdomen, dia the akan bawa descending turun aorta ke splits bawah. to supply the pelvis and legs with blood. Tengok dia akan bawa pergi ke bawah. If you like this video, Okey. please like. Okey, Hafid. Sekejap. Okey, kita sambung balik. Adalah nampak sikit nanti saya akan kongsikan link bagi video tadilah. Saya akan masukkan di dalam grup okey. Yang satu saya tak cerita tadi adalah ini, septum. Septum ialah dinding otot yang memisahkan jantung sebelah kiri dan jantung sebelah kanan. Fungsi dia adalah menghalang darah beroksigen bercampur dengan darah tak beroksigen. Inilah perbezaan utama dia di antara jantung manusia dengan jantung-jantung yang lain. Yang mana jantung manusia ni dia ada septum. Kalau awak lihat pada gambar ajah binatang tadi kan, binatang-binatang lain ada yang tidak ada septum. Kalau manusia kita ada septum yang mana dia mengelak darah beroksigen, dia tercampur dengan darah terdioksigen. Baik, saya slide lagi yang ke atas, iaitu yang mana latihan ini akan dibuat dengan kamu tadi. Kita akan bincang. Kalau awak lihat di sini, bagi ikan dia hanya 2 bilik saja, ventricle dengan atrium. Dia masuk atrium dulu baru pergi pada ventricle. Tetapi kalau pada amfibia, awak perasan dia tidak ada septum. Tengok, darah beroksigen, dia bercampur dengan tak ada oksigen. Dia campur sekali. Dan di sini kalau awak perasan, dia cuma ada 3 bilik. Iaitu dia berkongsi ventricle yang sama. Kiri kanan tak ada. Dia ada 1 ventricle saja. Atrium dia ada 2. Atrium kiri, ada atrium kanan. Tapi ventricle dia cuma ada 1. Manakala bagi yang ini adalah reptilia. Okey, reptilia pun sama. Dia ada 3 bilik saja. Kita ada atrium kanan, atrium kiri. Manakala bagi ventricle dia cuma ada 1. Dia cuma bukan, minta maaf. Ventricle dia sama. Tengok kalau nampak ada kiri kanan ventricle. Cumanya dia tidak ada septum, bercampur juga. Septum ada, cuma dia tidak tidak bersambung. Nampak kan? Dia cuma tidak bersambung. Dan darah beroksigen dengan terdioksigen tadi bercampur balik. Lebih kurang macam amfibia. Kalau amfibia tadi lebih kurang. Kan bercampur ventricle. Tapi septum tak nampak. Tapi kalau reptilia, dia nampak septum dia, tetapi masih juga bercampur. Tengok masih juga bercampur. Lain dengan manusia. Ini manusia betul-betul kita ada septum di tengah, darah beroksigen dengan tak beroksigen langsung dia tidak bercampur. Okey. Saya tolong cari maklumat yang lebih, kita bentangkan di kelas. Okey. Ini kita akan bentang ni kena cari maklumat Okey, seterusnya. Okey, ini kita dah cerita tadi. Baik, kita cerita berkenaan struktur dengan fungsi darah utama. Terdapat 3 jenis salur darah utama, iaitu kita ada arteri, kapilari dan vena. Ini adalah pada asasnya lah. Arteri membawa darah beroksigen. Okey. Vena membawa darah terdioksigen. Manakala jaringan kapilari ini adalah dia macam jambatan. Daripada arteri nak pergi kepada vena. Okey. Dan kenapa mesti ada kapilari ini? Kapilari di sinilah berlakunya proses pertukaran gas di antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Pertukaran gas berlaku di bahagian kapilari. Jadi kapilari ini berada di mana? Kapilari ini berada di mana-mana di dalam badan kamu. Dia paling jelas dia dekat dengan dekat mana? Dekat bahagian organ-organ badan. Dekat organ badan. Dekat organ badan kan dia mesti disediakan gas oksigen kan. Dekat organ badan. Organ badan kamu disediakan dengan gas oksigen. Sama juga dengan di bahagian otot-otot. Dia mesti dibekalkan dengan gas oksigen. Manakala bila dah menerima oksigen, dah tentunya kena bawa balik gas karbon dioksida. Jadi pertukaran gas itu berlaku di mana? Dia berlaku di kapilari. Dan kapilari ini berada di mana? Berada di dalam seluruh badan kamu lah. Tapi dia nampak jelas dia dekat dengan bahagian organ-organ badan. Organ badan kamu perlukan oksigen. Sama juga dengan otot-otot badan untuk kamu pergerakan, untuk proses-proses kehidupan lah.
Okey. Jadi apakah perbezaan dia arteri dengan vena? Ini dia perbezaan dia. Harap kamu ada buku di depan sebab boleh buat rujukan lah. Walaupun ini buku digital, harapnya ada kamu boleh buat rujukan lah. Okey. Kalau arteri ni apa perbezaan dia? Kalau kamu lihat di sini ada 3 jenis kan. Kalau lihat daripada sini, arteri ini dia dinding dia lebih tebal berbanding dengan kapilari, banding dengan vena. Kalau nak dikata ketebalan, arteri paling tebal. Yang kedua tebalnya adalah vena dan yang paling nipis adalah di bahagian kapilari. Perbezaan dia arteri ini, arteri dia tidak ada injap. Saiz lumen ni adalah saiz diameter di tengah dia. Dia kata saiz lumen dia kecil. Diameter dia kecil. Bila dia kecil, dia menghasilkan satu tekanan yang tinggi supaya darah beroksigen tadi dapat sampai ke bahagian organ-organ tertentu di dalam badan. Kan ada tekanan tinggi dihasilkan di jantung kan. Jadi darah beroksigen itu dapat sampai ke bahagian organ-organ di dalam badan kita dengan dia dapat sampai dengan cepatlah. Sebab itu tekanan tinggi itu mesti terhasil dekat dengan arteri. Lepas tu apa beza dia dengan vena? Sila lihat vena. Okey, apa bezanya? Vena ini kalau dibandingkan dengan arteri, dia dinding dia tak berapa tebal lah. Arteri lagi tebal. Cumanya vena ini dia ada injap. Dia ada injap dan saiz lumen dia sangat besar. Saiz lumen dia besar, diameter tengah dia besar. Jadi apabila diameter dia besar, tekanan yang dihasil adalah tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan arteri. Tekanan dia tak apa tinggi. Arteri dia lebih tinggi tekanan. Cuma vena dia tak apa tinggi. Sebab apa? Saiz lumen dia tadi besar. Dan dia ada injap. Itu beza dia. Kenapa dia mesti ada injap? Sebenarnya untuk mengelak darah mengalir balik. Oleh kerana tekanan dia tak apa tinggi kan. Tekanan dia tak apa tinggi. Jadi dia perlu ada injap. Dia perlu ada injap untuk mengelakkan darah itu berbalik. Kan darah nak dipam lagi kan, pergi naik ke atas. Tengah naik ke atas, jadi untuk mengelakkan darah itu terturun balik, dia perlu ada injap. Injap inilah menghalang darah itu bila dia nak naik atas, dia tidak turun balik. Sebab itu dia perlu ada injap pada vena. Okay, sebab apa? Dia tekanan dia rendah. Okay. Berbanding dengan kapilari ini dia tidak ada injap. Cuma kapilari ini, specialnya pada kapilari ini, dia saiz lumen dia kecil. Dan dinding dia pun setebal satu sel saja. Kenapa? Okay, kita tengok di sini. Kenapa dia nipis dan kenapa dia hanya setebal satu sel? Ini fungsi dia. Bila dia setebal satu sel, jadi pertukaran gas ke, makanan ke, bahan kumuh dia mudah berlaku. Pertukaran dia mudah berlaku. Contohnya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Dan keistimewaan ini juga, ciri-ciri ini juga pada alveolus kan, pada paru-paru kita, ingat tak? Yang mana pada alveolus saya kata dia hanya setebal satu sel, memudahkan pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sama juga dengan arteri ini yang mana pertukaran gas yang mudah berlaku sebab hanya setebal satu sel. Tetapi di dalam ini dia bukan hanya pertukaran gas, dia juga berlaku pertukaran pembekalan makanan, nutrien dan bahan kumuh. Okey, kita makan kan, dia semua pergi kepada target-target lah di bahagian badan kita. Itulah sebabnya kenapa kapilari ini nipis. Okey. Kalau arteri ini tadi, kenapa dia tebal? Inilah saya sudah cerita tadi, iaitu dia menghasilkan satu tekanan yang tinggi ya. Dia menghasilkan satu tekanan yang tinggi ya. Ini adalah pada arteri. Tetapi dalam banyaknya arteri, ada satu arteri, dia kata arteri pulmonari yang mengangkut darah oksigen daripada jantung pergi ke paru. Ini juga dipanggil sebagai arteri. Arteri ini dia tak semestinya dia membawa darah beroksigen. Dia juga membawa darah terdeoksigen. Maksudnya kenapa dia dinamakan arteri? Arteri ini apabila darah itu keluar daripada jantung. Asalkan dia keluar daripada jantung, nama dia adalah arteri.
Okey. Kalau dia keluar daripada jantung, nama dia arteri. Kalau dia masuk ke dalam jantung, nama dia adalah vena. Boleh faham? Dia masuk, asalkan salur darah itu masuk dalam jantung, sama ada dia membawa darah beroksigen ataupun terdeoksigen, asalkan salur darah dia membawa darah masuk ke dalam jantung, kita panggil dia yang membawa keluar daripada jantung, kita panggil dia sebagai arteri. Kalau membawa darah masuk ke dalam jantung, kita panggil dia sebagai vena. Okey. Boleh rujuk balik. Okey. Dan bagi vena ni pula, dia mengangkut darah teroksigen. Okey, balik semula ke jantung dari seluruh badan kecuali peparu. Vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Satu saja vena membawa darah beroksigen tadi adalah daripada peparu pergi masuk jantung. Saya kata tadi kan, asalkan dia masuk ke dalam jantung, kita panggil dia sebagai vena. Okey, peredaran darah kalau di dalam arteri dia sangat cepat, tinggi. Dan denyutan dia dapat dikesan. Kalau dalam kapilari dia perlahan. Perlahan dan tiada denyutan jantung, sama juga dengan vena. Dia juga perlahan dan tiada denyutan nadi. Kenapa tak nampak pada denyutan nadi pada vena dengan pada pada kapilari? Sebabnya adalah di bahagian arteri ini dia dia tekanan dia rendah di sana. Dia perlu rendah lah, dia tak perlu tinggi. Tekanan dia rendah. Bila rendah, jadi denyutan nadi itu tak nampak lah. Tak dapat dikesan. Sama juga dengan vena tadi. Vena tekanan dia sangat rendah, jadi tiada nadi. Kalau arteri dia dapat dikesan sebab tekanan dia tinggi. Okey. Baik. Sistem peredaran darah manusia ini pun saya sudah tunjuk satu video di dalam kelas, iaitu berkenaan sistem peredaran ganda 2. Kenapa dipanggil sebagai sistem peredaran ganda 2? Sebabnya darah itu akan 2 kali masuk ke jantung. Kali pertama adalah daripada, kalau awak nampak di sini, saya mula dengan vena pulmonari. Ini adalah darah pertama dibawa masuk adalah daripada vena pulmonari pergi ke jantung. Dan jantung akan mengepam dia pergi kepada arteri. Darah bawa keluar kan, pergi ke arteri. Dan arteri pergi kepada seluruh badan, kecuali peparu. Dia pergi bahagian seluruh badan kecuali peparu. Dan seterusnya akan dibawa balik masuk ke dalam jantung. Masuk balik dalam jantung. Maksudnya 2 kali dia pergi masuk dalam jantung. Lepas 2 kali dia masuk jantung, baru dia akan pergi ke peparu balik. Untuk darah terdeoksigen itu dikeluarkan. Maksudnya sebelum dia sampai ke peparu balik, dia 2 kali dia akan masuk ke dalam jantung. Macam mana peredaran dia? Lebih kurang di sebelah kanan ini. Nampak kan sistem peredaran pulmonari. Beza pulmonari ini daripada peparu pergi kepada vena pulmonari, pulmonari pergi kepada jantung, jantung pergi kepada arteri pulmonari pergi peparu balik. Maksudnya di bahagian atas ini kita panggil sebagai sistem peredaran pulmonari. Untuk bahagian bawah, daripada jantung untuk pergi kepada seluruh bahagian badan di bahagian bawah, ini kita panggil sebagai sistem peredaran sistemik. Kalau dia pergi kepada selain peparu lah, dia pergi ke otak ke, dia pergi ke pergi ke perut, ke hati ke, ataupun buah pinggang ke, dia pergi ke sana, ini yang kita panggil sistemik. Iaitu seluruh badan kecuali paru dia akan bergerak. Dan bergerak balik masuk ke dalam jantung. Okey. Baik, yang ini juga membuat berdasarkan kajian jantung berbiri. Okey, ini nanti kita akan buat perbincangan lah. Okey, selepas kita buat aktiviti yang pertama. Cerita tentang pembedahan jantung biri-biri. Nanti kalau sempat kita bincang dalam kelas. Okey, denyutan jantung. Pernahkah anda mendengar bunyi loop-loop yang dihasilkan oleh jantung yang berdenyut seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 3/3? Antara bunyi loop dan bunyi dup, yang manakah lebih kuat? Bagaimanakah bunyi loop dan dup ini dihasilkan? Ini dia. Loop dan dup ini dia dihasil adalah melalui sebenarnya pengecutan dan pengunduran otot yang pada ventricle.
Ventricle dengan atrium. Kalau awak lihat di sini diastole, ini diastole. Diastole ini yang akan menghasilkan bunyi dup. Iaitu berlaku dihasil oleh penutupan injap sabit. Injap itulah apabila dia menutup, dia menyebabkan ada bunyilah. Sebab dia sedang menahan tekanan. Dia menahan dia menahan tekanan. Sebab tu dia ada bunyi dup. Kan? Kerana ini dipanggil sebagai diastole. Bacaan tekanan darah mengalir dan mengisi jantung dipanggil sebagai bacaan diastolik. Diastolik ini berlaku apabila darah daripada atrium tadi. Awak tengok tu. Bahagian atrium akan bergerak masuk ke dalam ventricle. Apabila darah pengecutan berlaku pada pengendoran pada diastole. Diastole ni dia mengendur sebenarnya. Bila mengendur, ventricle ini mengendur, ini menyebabkan darah daripada atrium tadi akan masuk ke dalam bahagian ventricle. Bila dia masuk, jadi penutupan injap sabit. Itu yang menyebabkan bunyi dup. Injap sabit dia akan terus tertutup. Dia mengelakkan darah itu dia keluar balik lah. Dia terus keluar. Inilah fungsi injap tadi. Dia macam pintu lah. Itu kita panggil diastole. Untuk bahagian sistole pula, boleh aduh. Minta maaf. Terletak. Sekejap. Terslide saya. Sekejap. Okey, tersambung balik. Okey. Ni dia. Sistole ni pula, dia berlaku apabila kan darah sudah berkumpul di bahagian ventricle kan. Dia mengecut. Pengecutan ini pengecutan bagi ventricle ini yang kita panggil sebagai sistole. Apabila sistole ini berlaku, kalau tengok nampak pengecutan. Dia menghasilkan satu tekanan yang tinggi pada bahagian ventricle, yang mana darah akan ditolak keluar daripada jantung. Darah akan ditolak keluar daripada jantung. Jadi apabila darah ini ditolak keluar daripada jantung, injap bikuspid dengan injap trikuspid pula tertutup. Ini pula yang tertutup. Tadi injap sabit kan, itu pada diastole. Tetapi kalau bahagian sistole, injap bikuspid dengan trikuspid pula tertutup. Ini bagi mengelakkan darah daripada ventricle tadi masuk balik kepada atrium. Dia mengelak darah berbalik masuk ke dalam atrium. Sebab itu pintu perlu ditutup. Okey. Ini yang kita panggil sebagai sistole. Sistolik. Ini kita panggil sebagai bacaan tekanan bagi sistolik. Jadi antara diastole dengan sistole, yang mana akan menghasilkan tekanan yang besar, tekanan yang tinggi? Adakah diastole menghasilkan tekanan tinggi ataupun sistole? Baik, kita pergi seterusnya. Inilah kita bercerita berkenaan dengan pengukuran tekanan darah. Dan tekanan darah ini dia diukur menggunakan alat sphygmomanometer seperti dalam gambar foto 3.4. Ini dia. Okey. Sphygmomanometer. Ini adalah berdasarkan, kalau tengok info saiz, dia kata adalah berdasarkan pendengar bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa diastole dengan sistole berlaku. Oleh sebab itu, penggunaan sphygmomanometer untuk mengambil bacaan tekanan diastolik dengan sistolik lazimnya dilakukan oleh doktor yang berpengalaman. Doktor berpengalaman, dia suka buat bacaan dengan cara beginilah. Kalau orang biasanya macam kita ni, kita hanya menggunakan digital. Banyak dijual di farmasi Pasang saja, lepas tu tekan, dia akan mengembang dan seterusnya memberi bacaan. Ini dia. Bacaan sistolik bagi seorang pemuda lazimnya ialah 120 mmHg. Dan bacaan tekanan diastolik ialah 75 mmHg.
Maka bacaan tekanan darah ini biasanya ditulis pada 120/75 mmHg. Ukuran pada bacaan tekanan darah sistolik diastolik anda dengan menggunakan alat sphygmomanometer. Ini dia. Ukuran bacaan tekanan darah. Macam orang pemuda dia 120 ke atas. 120 lah. Tapi janganlah sampai 140. Kalau lebih daripada 140 tu, 140 kata dia kena berjaga-jaga. Kalau dia dalam keadaan relax, dia 140, maksudnya itu tekanan dia sangat tinggi jugalah. Kena jaga-jagalah. 120 dia ideal, tapi lebih bagus dia adalah 100, tekanan dia 100 belasan lah. Ada belasan-belasan lah di bawah. Okey. Ini adalah bagi tekanan. Jadi cabaran minda, dia kata mengapakah bacaan tekanan sistolik lebih tinggi daripada bacaan tekanan diastolik? Kalau awak fikir macam mana? Kenapa sistolik itu dia lebih tinggi tekanan berbanding dengan diastol? Sistolik itu dia umpama dia mengecut, dia menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Perumpamaan dia sangat mudah. Awak isi air dalam botol mineral. Isi botol air dalam mineral. Isi botol, lepas tu mineral tu penutupnya awak buka, awak isi. Lepas tu jangan pasang penutupnya. Lepas tu awak picit. Awak picit botol tu, dan apa yang berlaku, awak akan nampak air itu akan keluar daripada botol tu kan. Bila awak picit dengan keadaan cepat, air akan terkeluar daripada botol. Itulah umpamanya tekanan yang dihasil daripada botol tu. Tekanan tinggi yang dihasilkan dekat jantung. Jadi tekanan tinggi inilah yang menyebabkan dia bacaan dia adalah tinggi. Tetapi bila dia mengendur balik, bacaan dia tak begitu tinggi berbanding dengan sistolik. Okey. Baik, kadar denyutan nadi. Gambar foto 3.5 menunjukkan satu daripada aktiviti pemeriksaan perubatan yang lazimnya dijalankan oleh sebuah doktor terhadap pesakit. Apakah kuantiti yang diukur seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto tersebut? Ini doktor berpengalaman dah ni. Dia hanya mengecek kepada denyutan nadi. Yang ini bukan saja pada doktor. Kita pun boleh buat. Di dalam PJ kan. Dalam PJ pernah kan kita mengukur denyutan nadi kita sendiri kan. Dalam buat segak. Paling tepatnya adalah pada segak. Ada kita buat ukuran bagi denyutan nadi, iaitu sebelum kamu membuat aktiviti dengan selepas kamu membuat aktiviti. Pencapaian dia, skor dia adalah siapa yang selepas membuat aktiviti mempunyai tekanan yang tak begitu tinggi. Dia skor dia tinggi. Tetapi kalau kamu buat sesuatu aktiviti dan tekanan kamu menjadi lebih tinggi, itu maksudnya skor kamu akan menjadi lebih rendah. Maksudnya kamu tak apa sihat lah. Bukan tak berapa cegas. Bukan kamu tak apa sihat, kamu tidak cegas. Okey. Itulah cara kita mengukur nadi. Yang ini pun aktiviti kita boleh buat nanti, iaitu kita mengkajikan apa faktor-faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Ini kita akan buatlah. InsyaAllah kalau aktiviti pertama kita dah siap bincang, aktiviti 2 kita siap habis kita buat, kita akan buat kepada aktiviti yang ketiga. Dan kita akan cuba habiskan dengan kadar yang cepatlah. Jadi sila beri kerjasamalah untuk mencari maklumat dulu berkenaan dengan sistem peredaran darah yang ada pada haiwan vertebrata yang lain selain daripada manusia. Kamu lihat apakah perbezaan-perbezaan dia. Lepas tu bolehlah kita buat pembincangan bagi aktiviti yang kedua dengan aktiviti yang ketiga ini, iaitu nadi. Tapi saya rasa untuk bahagian ketiga ni awak tidak ada masalah sebab kamu dah biasa dalam membuat ini dalam segak kan. Dalam segak dah ada. Jadi kamu tahu apakah bila yang sepatutnya darah itu mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Kamu boleh tahu, okey? Baik, faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Dan kamu perlu faham juga, denyutan nadi ini tidak sama bagi setiap manusia. Dia tidak sama. Apakah yang mempengaruhi faktor denyutan nadi ini? Pertama dia adalah jantina.
Jantina kalau nadi lelaki dewasa biasanya 7 hingga 72 per minit. Bagi perempuan dewasa adalah 78 hingga 82 denyutan per minit. Wah, tidak sama. Lelaki 70 hingga 72. Tetapi perempuan ini denyutan dia 78 hingga 82. Maksudnya perempuan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi. Kenapa perempuan ini mempunyai kadar denyutan yang lebih tinggi? Kalau awak lihat di sini dia kata jantung perempuan yang lazimnya lebih kecil saiznya, mengepam kurang darah bagi setiap denyutan dan perlu berdenyut dengan kadar lebih tinggi berbanding dengan jantung lelaki. Sebab apa? Jantung perempuan tadi dia lebih kecil bandingkan perempuan. Jadi dia perlu mengepam lah, kadar mengepam dia kena lebih tinggi banding dengan lelaki. Apa lagi yang mempengaruhi kadar denyutan nadi? Yang kedua adalah umur. Ini. Semakin meningkat umur seseorang, semakin rendah kadar denyutan nadi. Awak tengok, kalau umur 20 tahun, maksimum dia boleh berdenyut sampai 200. Oh, laju. Dan dia semakin berkurang. Setiap umur tu dia semakin berkurang. Kalau lihat apa beza 20 dengan 25, dia akan berkurang 5 juga. 5 kadar denyutan nadi. Kalau 20 hingga 25, kalau tengok 200, daripada 200 dia turun daripada 195. Maksudnya semakin kamu tua, dia akan ditolak. Kita ambil dia punya point itu, di mana center itu adalah pada umur 20 tahun, mesti 200. Lepas tu apabila kamu 25, tolak 5. Dah setiap tahun kamu tolak 1. Maksudnya setiap tahun tolak 1, tolak 1, tolak 1 macam tu lah. Tengok 20, 25, 195. Pergi ke 30, tolak 10, jadi 90. 30, pergi 35, tolak 15. Dah umur 40 tahun, denyutan jadi 180. Maksudnya bila kamu dah berumur 20 tahun, itu guideline dia 20 tahun, setiap tahun akan dipotong 1. Potong 1 sampailah kamu tengok pada umur 70 tahun, denyutan nadi kamu maksimum dia hanyalah pada 150. Dia akan menjadi semakin rendah. Jadi hargailah jantung kita. Jangan merokok. Okey. Perkara ketiga yang mempengaruhi kadar denyutan jantung juga adalah kesihatan. Ini sudah pastinya lah. Biasanya orang yang tidak sihat mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi lah. Kita ambil contoh, bila kamu demam, macam tu lah, dia akan menjadi denyutan nadi dia akan jadi lebih tinggi. Tetapi kamu perlu tahu juga, kadar denyutan nadi yang tinggi juga berbahaya kepada manusia. Kalau denyutan nadi dia rendah juga berbahaya. Maksudnya dia kena moderate. Dia kena tengah-tengah. Dia taklah terlalu tinggi, taklah terlalu tengah. Dia mesti ada had dia. Kalau lebih kepada had, inilah boleh menyebabkan kepada kerosakan bagi organ-organ yang lain. Okey. Baik, apakah kepentingan kesihatan jantung? Dan kesihatan jantung perlu diberi perhatian, memandangkan fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Bagaimanakah kita dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesihatan jantung dalam kalangan rakyat Malaysia? Jadi, yang ini macam mana kita nak meningkatkan pemahaman? Dia tak ada lain kita buat kempen kan. Macam inilah, buat bahan-bahan bercetak internet. Dia kata sini, jalankan aktiviti dalam kumpulan 5 hingga 6 orang. Kaji tentang masalah berikut. Lepas tu dia kata kumpulkan maklumat tentang perkara berkaitan dengan penyataan masalah yang diberikan seperti berikut. Apakah jenis penyakit jantung? Ini kena cari maklumat. Apakah jenis penyakit jantung? Apakah penyebab penyakit jantung? Cara mengelak penyakit jantung dan cara mencegah penyakit jantung dan lain-lain. Jadi semua maklumat ini awak cari. Kita akan buat satu hari yang lain dah. Sebab dia panjang ni, kena buat cari yang lain. Buat carian yang lain, apakah jenis-jenis penyakit jantung ni. Dia umpamanya seolah-olah kamu membuat pameran. Kamu akan membuat pameran. Okey, kamu akan buat pameran dan sila kamu buat bahan-bahan yang bercetak lah.
Kalau kau ada kumpulan kamu yang ada komputer, ada printer, bagus. Boleh type saja, lepas tu print. Bagi yang tak ada komputer, tidak ada tak ada printer, kamu buat bercetak tulisan tangan. Buat macam poster-poster, macam itulah. Buat pameran. Okey. Jadi berkenaan dengan maklumat dan lengkapkan borang ni, ini juga ini juga adalah berkenaan dengan kajian-kajian lah. Tak apa, nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan ni borang strategi KWL ni. Okey, nanti kita akan bincang dalam kelas. Ini kita buat perbincangan dalam kelas, okey. Baik, Malaysia aku. Pada Julai 2017, Pagar Jantung di Institusi Jantung Negara IJN telah berjaya menggantikan aorta seorang penyakit jantung rosak dengan aorta buatan manusia. Dapatkan maklumat lanjut mengenainya melalui laman seseorang berikut. Tengok ada orang aortanya rosak. Tetapi teknologi sekarang kita boleh ganti dia dengan buat yang buatan manusia. Dia boleh menggantikannya. Okey, ini adalah merupakan satu kejayaan lah. Sebab itu kesedaran kita penting nak jaga jantung kan. Kesedaran tu penting. Daripada kesedaran barulah kesihatan itu dapat terjaga, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja pada hari ini pengajaran kita. Okey, kalau ada apa-apa masalah nanti boleh mesej saya. Mesej saya apa yang awak tidak faham, nanti kita akan buat perbincangan di dalam kelas. Okey. Dan tolong sebelum kita mengakhiri kelas ini, tolong sila buku kerja kamu sila lihat pada muka 18, muka surat 18, sila buat. Okey, muka surat 18 sila buat sebelum kita masuk kelas. Ini adalah untuk mengukuhkan pemahaman kamu balik. Tak banyak soal soalan tu tak banyak 18 tu. Okey, sekadar itu saja. Terima kasih kerana meluangkan masa. Jadi saya berharap semua pelajar saya sudah faham tentang penggunaan jantung. Jadi kalau ada masalah lagi, boleh private message saya soalan-soalan awak dan kita akan bawa bincangnya di dalam kelas. Okey, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.